buat kita jalan jam lepas terowong kat Perak tu kan ada terowong kan. Lepas terowong tu jalan jam. Ada kereta rosak ke apa tak tahu. Bila jam teringat rokok ni. Sampai bara yang terakhir tu dekat dengan puntung. Sampai panas tau. Habis tu saya pun ni jentik. Saya jentik dalam hati, saya kata aku jentik rokok ni, begitu juga aku jentik segala benda-benda yang tak elok pernah aku buat dulu. Sebab aku nak cuci tangan, aku nak berubah. Tak mau dah. Tinggal. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, itulah rokok terakhir saya sampai hari ni. Dan orang kata, oh payah ni nak tinggal rokok ni. Ada pula yang jawab, dia tak boleh tinggal terus, kalau tinggal terus mati. Tak tinggal mati ke? Dan mana dia ambil teori? Saya tak hati lagi hidup ni. Kan? Tinggal terus, bukannya tinggal sikit-sikit, tinggal terus. Jadi kita kena azam kuat-kuat, nekat sungguh-sungguh dan minta pertolongan Allah. Sebab yang ada kekuatan Allah, kita tak ada kekuatan. Kita sentiasa lemah. Sebab kita hamba saja. Kita makhluk. Lepas tu kena banyak minta, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong. Kita selalu buat solat hajat. Solat hajat untuk apa? Untuk Palestin, baguslah. Kita buat solat hajat untuk anak kita exam, SPM. Tapi benar tak kita buat solat hajat untuk kita? Ya Allah, buat solat hajat. Ya Allah, tolong bagi aku berhenti merokok. Tolong bagi aku berhenti buat benda-benda tak elok. Mintalah hajat tu pada Allah. InsyaAllah Allah beri kekuatan. Saya cakap ni sebab saya dah buat. Saya buat, bila saya minta, Allah jadikan bau rokok tu sangat-sangat busuk macam bau tai. Sehingga bila ada orang isap rokok, saya tak boleh tahan. Teruk ni pun. Padahal itu saya isap dulu. Tapi dia jadi macam tu. Itu dengan pertolongan Allah. Nanti kita minta lah sungguh-sungguh pada Allah. Tapi kalau kita tak minta sungguh-sungguh, ya Allah tolonglah aku untuk berhenti, tapi bagilah sepam dua. Tak mahu macam tu. Nak berhenti-berhenti terus. Betul-betul. Jangan doa hati tu berbalik-balik. Tak mahu. Sungguh-sungguh. Nekat sungguh-sungguh. Kan? Akhirnya saya pun sebabkan jalan jam saya sampai lambat. Masa tu ragat lagi, pakai seluar jeans, pakai t-shirt, tak pakai lagi jubah, baru nak berubah. Dia telefon Tok Guru, Tok Guru kata dia ada ceramah dekat dengan tol. Dia kata keluar tol nanti nampak ada kereta banyak, saya ada situ. Kamu datang situ lah, nanti kita gerak sekali ke pondok. Kita sampai alhamdulillah Allah rezekikan saya dapat makan dengan Tok Guru. Buat pertama kali makan dengan ulama. Kita dulu jahiliyah, langsung tak kenal ulama, kan? Itu yang istilah disebut bahawa kalau kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita. Bukan Allah berlari sungguh maksudnya, tidak. Tapi maksudnya kalau kita ada niat hati nak dekat dengan Allah, Allah lebih-lebih lagi nak akan sambut kita. Saya bila niat nak berubah dia, Allah izinkan dapat makan dengan ulama. Bukan senang nak makan dengan Tok Guru. Ya, kadang-kadang kalau mana ulama datangan dimakan dalam bilik AJK boleh duduk, kita tak boleh. Ni tiba-tiba kata makan dengan Tok Guru, duduk sebelah Tok Guru. Pakai t-shirt seluar jeans Tok Guru pakai jubah apa semua, makan. Lepas tu Tok kata dah siap makan, kata, jom kita pergi pondok. Saya pun ikut belakang. Tadi saya sebut dah kan, saya membesar di Shah Alam. Jadi Shah Alam ni bayangan dia bandar lah, bandar. Maknanya nak kata orang kaya tak lah juga, tapi ada duit lah sikit. Maknanya orang bandar. Tapi bila masuk kat Perak tu, kawasan kampung, hutan kelapa sawit kiri kanan. Jalan saya ikut belakang Tok Guru saya tu, asal ada rumah sampai tak ada rumah. Saya kata betul ke ni? Aku salah ikut kereta ke macam mana? Makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin gelap. Ya aku kena colik ke apa ni? Makin lama makin dalam. Sampai tak dalam, sampai lagilah waktu tu pondok Tok Guru saya ni dia baru nak buat balik. Dia dah buat, lepas tu 15 tahun dia kena tutup sebab masalah kewangan dan sebagainya. Jadi pondok tu jadi terbiar, lalang lah apa semua. Jadi dia buka balik ni baru nak elokkan balik. Jadi saya sampai tengok, apa tempat macam ni dengan bumbung tercabut apa semua. Saya kata, uish dahsyat ni dah. Dan saya pula kan backgroundnya saya sebut tadi, saya biasa belajar di universiti. Universiti kan dia ada asrama, ada katil, ada loker. Sampai sana mana ada katil, mana ada loker, tidur atas lantai. Kita bayangkan pondok ni, sekolah ni mestilah macam asrama juga, macam universiti juga. Tengok-tengok, mana nak tidur macam mana ni kata. Ada Tok Guru tidur situ, tidur atas itu. Waktu tu hujan kan, atap bocor.
Air hujan kena langsir, bau kepang. Tahu bau kepang? Bau-bau masam. Jangan nak tidur dengan bau masamnya. Lepas tu pula orang sebelah saya tu, saya dua orang je dalam tu, sebab orang lain tidur bilik lain. Saya dengan dia dua orang. Saya pun baru tahu yang dia tu tak berapa betul. Sampai-sampai tidur dengan orang gila pula. Mana? Dia kata, saya kata tu lampu ni nak tidur. Tak mau. Anak tutup lampu. Allah tak tutup lampu pula dengan bau masam tu, cabaran sungguh. Kan? Lepas tu baru nak lelap, benda apa pula lalu kat siling. Allah. Hantu jemalang mana pula duduk atas ni lah. Tak boleh tidur. Kejap sejam terjaga, kejap sejam terjaga. Saya dalam hati berubah dah. Kalau macam ni aku tak boleh nak belajar agama macam ni, ngaji pondok. Aku balik balik Syaklah balik lah. Tapi nak balik malam tu tak berani, gelap, takut. Jadi kita kata balik esok pagi lah. Lepas semayang subuh dah terang sikit, balik tu, balik KL balik lah. Tak boleh macam ni. Oi, sengsara hidup macam ni kata. Kan? Lepas tu bangun pagi tu, bilik air pula satu. Mandi air telaga, sejuk, mana boleh pilih sejuk panas. Memang tu je dah. Betul-betul macam cerita Piramli. Dia kan, lepas tu kita duduk cangkung, pegang beruang gigi, pegang bakul ni dulu. Seorang keluar, seorang masuk, seorang keluar, seorang masuk. Dia tu gili-gili. Pondok lama, tandas yang lain tak siap lagi, bau siap satu je. Itulah sampai masuk masjid pula. Masa tu dalam keadaan usang, sebab masjid ni baru nak mula balik. Kan? Nak mula balik. Tak apa lah, lumayan. Jadi imam, tok guru sendiri jadi imam. Masa tu saya jatuh hati. Okey, lepas habis semayang apa semua, zikir, wirid pas semayang. Sampai kat zikir, tok guru punya zikir, asyik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita elok duduk diam ni, lutut goyang. Naik share. Tu sedap ni zikir ni, sedap ni. Rasa semangat ni. Rasa keyakinan pada Allah tu masuk dalam hati. Kan sedap ni, sedap tok guru ni, zikir pun sedap ni. Tak apa lah. Jadi lepas habis wirid doa apa semua, tok guru pun paling belakang, dia kata jom kita mengaji. Masa tu tok guru baru buka hari pertama. Saya masuk tu, itulah hari pertama pondok tu dibuka semula. Dan kitab yang pertama tok guru ajar ialah kitab Matan Ummul Barahin. Kitab tu tuan-tuan boleh tengok kat Google ke mana, kitab tu kecil je. Ada ni besar ni, batu nipis sangat. Saya mengaji universiti dulu, engineering, buku semua tebal-tebal ni. Jadi bila saya tengok kitab nipis ni, saya pun macam pandang rendah lah mula-mula tu. Saya kata, ya ni kejap habis ni, hari ni habis kata. Hari ni habis apa? 3 tahun baru habis. Kitab nipis tu, ngaji pondok, Tok Guru hurai, satu-satu. Tak macam mana sampai 3 tahun. Kan? Tok Guru syarah Bismillahirrahmanirrahim saja. Bab tu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Disyarah selama 7 hari 7 malam baru habis. Hurai satu-satu. B apa maksud? Ismi tu apa maksud? Allah tu apa dia? Ar-Rahman tu apa dia? Ar-Rahim tu apa dia? Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia dikupas melopong saya. Masa tu baru saya sedar, bodohnya aku. Ingat cerdik sangatlah. Ada degree. Kan? Kenapa bar tu baris bawah? Kenapa tak baris atas? Kenapa tak baris depan? Ingat baca nak bagi sedap je. Tak, dia ada sebab. Dipanggil ilmu i'rab. Ilmu menetapkan baris. Sebab tu ulama-ulama tok guru ni, dia boleh baca, orang panggil, kalau orang Indonesia panggil kitab gondol. Kalau orang kita panggil kitab botak. Kitab botak ni maksud kitab yang tak ada baris. Dia orang boleh baca. Walau tak ada baris, dia orang boleh baca. Kita ada baris, tak bunyi dah. Ada dah baris. Al-Ladhi tu. Nak? Tu tadi ada baris, ni tak ada baris, dia boleh baca. Tu kata ulama. Tu bila saya nampak, baru kita tahu sebenarnya siapa yang tinggi, siapa yang rendah sebenarnya. Kita duduk selama ni duduk ingat akademik tu hebat. Agama yang hebat. Cuma kita ditipu oleh barat kafir laknatullah. Supaya nampak dunia lebih hebat daripada akhirat. Sehingga hati kita jadi terliur dengan dunia. Kita mengabaikan ilmu akhirat, ilmu agama. Bila dengar huraian macam tu, saya pun tengok balik kitab ni. Loh, ini baru bismillah. Kan?
Bila nak habis macam ni? Oh, ini tak boleh ni, kata. Oh, ni Tok Guru ni hebat ni, aku nak mengaji dengan dia. Akhirnya saya pasang niat, tak jadi nak balik. Saya pun nekat lah, duduk di pondok nak mengaji. Jadi mengaji. Akhirnya saya pun berhenti kerja terus dan duduk di pondok mengaji. Mengaji, Allah uji lagi. Kali ni ujian kewangan pula. Sebelum ni saya ada simpan duit hasil daripada gaji saya simpan separuh, simpan dalam bank sikit, lama-lama jadilah ada satu amount yang banyak lah juga. Tujuan asal duit yang saya simpan tu sebab saya nak nikah kahwin. Tapi kalau kita dah berhenti jadi engineer, masuk pula pondok, awek pun lari. Dah nak duit tak ada. Dulu hebat lah orang kata engineer kan. Orang Kedah kata engineer. Kan? Ni nampak hebat lah dengan ngaji pondok, ngawek-awek lari. Akhirnya duit tu nak apa? Ada apa buat pakai saya lah, buat makan kat sana. Jadi masa duduk pondok pakai duit tu, nak makan cocok. Selalu cocok lah duit. Tiba-tiba cocok keluar balik kan. Apa hal? Mesin ni rosak tu, cocok lagi keluar balik kan. Kita nak baca skrin tu, baca tu, duit dah habis lah, kata. Duit habis dah duit. Kan? Nak minta mak ayah segan lah. Kita dah besar panjang, umur 25 dah time tu. Kan? Masa saya kerja dulu, saya bagi duit kat mak ayah saya tiap-tiap bulan. Masa tu kita gaji boleh tahan. Lah ni dah lapar pun tak ada. Kan? Lepas tu nak minta pula, segan lah. Akhirnya fikir, mungkin bukan rezeki aku kot nak mengaji pondok ni. Akhirnya kemas baju, masuk dalam beg. Nak balik ni, telefon dah bos yang kat KL tu, yang Cina tu. Dia kata nak masuk balik. Dia kata, boleh. Ini pun ada projek banyak ni. Cepat. Kata. Dia, okey lah. Ingat nak balik lah. Tapi sebelum balik, nak salam Tok Guru dulu. Lepas tu nak dengar kuliah terakhir Tok Guru sebagai kenang-kenangan. Kan? Jadi, pergilah semayang subuh, dengar kuliah Tok Guru. Lepas semayang subuh, dengar Tok Guru bahas bab rezeki masa tu. Kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali rasanya. Tajuk bab rezeki. Kata bodoh tu kena tepek atas muka. Kan? Allah dah bagi dah kita ni satu rezeki, boleh duduk dengan orang-orang soleh. Semayang jemaah terjaga, mata kita terjaga, duduk dalam pondok, mana ada orang bedah aurat, mana ada orang tak pakai tudung, mana ada orang pakai skirt. Kan? Semua dah elok dah, kawan-kawan pun orang baik-baik. Tak adalah kalau matilah kat sini, yang jadi imam Tok Guru, yang jadi makmum semua kawan-kawan mengaji pondok, orang soleh-soleh. Tapi kalau kat luar belum tentu lagi. Silat-silat yang jadi imam mak rempik, rukuk lah tu, bangun mayat, mana ada rukuk. Ada. Aduh Tok Guru, dah Allah bagi rezeki ni, sabarlah sikit. Macam Tok Guru tahu. Padahal saya tak cerita dengan siapa-siapa saya cerita. Kawan pun tak cerita. Saya terus pegang, tutup, takut dia baca lagi ke. Tu kata Tok Guru, ulama yang main. Ni betul ni, memang ulama ni Allah berikan ada satu sifat namanya kasyaf kepada mereka ni. Kadang-kadang mereka boleh nampak kita ni macam mana kan. Gitulah. Tapi dia bukan nak menjatuhkan kita, buka aib kita, tidak. Dia cuma akan betulkan kita. Dia akan tegur tu, kadang-kadang nasihat dia tepat dengan kita. Ada tu saya kena biji betul hantar muka. Lepas tu tak apa, tunggu saat makan pagi dulu kawan. Jadi kuliah duha pula dekat pondok. Kuliah duha tu aku baca kitab lain pula, tapi tajuk tu juga rezeki juga. Kena lagi bodoh 2 kali dah. Kata kalau 3 kali bodoh betul je ni. Kan? Lepas tu Tok Guru dah bumbung dia kata, yakinlah rezeki ni Allah jamin. Kita duduk di atas bumi Allah. Yang buat maksiat. Kawan saya yang bawa saya ke Labuan ni, dia kata, Ustaz kena gerakkan sikit ni. Sekarang kat Labuan ni kelab-kelab malam pun banyak. Tempat hotel saya duduk tu pun kanan kiri kelab malam. Orang yang buat maksiat pun Allah jamin rezeki dia. Kata Tok Guru. Makan juga nasi yang kena tangkap dalam penjara tu. Adakah orang penjara dalam penjara makan nasi lah? Ni kita ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji agama untuk tolong agama Allah. Takkan Allah tak bagi nasi? Bodoh lagi ni orang. Kata Allahu Akbar. Lah kali bila habis kuliah naik atas bilik, keluarkan baju balik daripada beg. Tak jadi balik lah.
Nak nekat dalam hati kata, biar aku tak ada duit nak makan ke apa, aku ke buluh sekalipun, sampai aku mati sekalipun, aku tak puas mati kat sini lebih baik. Kerana kat luar tu belum tentu lagi nasibnya macam mana. Kan? Kurang-kurang sini ada orang yang baik, kalau kita salah ada orang boleh tolong tegur. Nak fikir macam tu lah. Alhamdulillah sampai ke hari inilah. Bukanlah tak balik langsung, baliklah tengok mak ayah bila cuti dan sebagainya. Cumanya sampai hari ni saya masih lagi duduk di pondok untuk guru saya. Duduk mengaji lagi. Bila malam-malam keluar pergi mengajar kuliah Masjid Surau, siang-siang pergi mengaji dengan tok guru dan sebagainya. Macam itulah kehidupan. Apa yang saya nak kongsikan macam inilah kepada anak-anak muda kita, kan? Kalau orang lain boleh buat, kenapa tidak kita? Saya pun dah biasa buat benda-benda yang, tapi taklah sampai teruk sangat. Saya tak pernah sampai minum arak, saya tak pernah sampai berzina, tak adalah. Cuma benda-benda nakal saya buat tu main motor lah. Bawa motor jimat tayar depan. Angkat tayar depan dia jimat lah, tak botak-botak tayar depan. Kan, sekali-sekali angkat tayar belakang. Lain kali dua-dua tayar terangkat. Kita duduk dalam lengkang. Kan? Jadi nakal-nakal gitu. Tapi bila dah makin besar kita jadi jemu. Sampai bila aku nak nakal? Sampai bila aku nak buat semua benda ni? Kan? Aku dah semakin besar, aku nanti akan kahwin, ada anak, aku nak jadi bapa orang, aku nak jadi suami orang. Kalau aku bodoh apa pun tak erti, bab semayang tak tahu itu, nak itu semua tak erti, macam mana aku nak didik ni? Isteri, nak didik anak. Kan? Baru-baru ni kami di pondok, kami buat daurah. Daurah ni pengajian kitab secara laju, cepat. Kadang-kadang sampai 3-4 hari je. Kita fokus satu kitab tapi kita baca laju lah. Dari pagi sampai malam, tak keluar gimana, duduk ngaji je. Kita baca kitab Al-Ibanah Wal-Ifadah. Kitab ni dia khusus berkenaan dengan darah perempuan, haid, nifas dan istihadah. Bab tu je, dia tak cerita bab lain. Dia cerita bab ni, haid, nifas, istihadah. Alhamdulillah yang datang tu pun ramai juga dalam daurah tu. Cuma yang jadi masalah, bila kita kupas, orang perempuan mula tanya soalan. Ustaz, kalau macam ni, saya kata orang macam ni, Allah, selama ni saya buat salah Ustaz. Nampak? Oh, selama ni saya ingatkan itu darah haid, jadi saya tak semayang lah. Dia walaupun darah keluar tak semestinya haid. Kadang-kadang dia istihadah. Kalau istihadah kena semayang walaupun darah tu keluar. Lepas tu nak semayang macam mana darah keluar? Ada kaedah ni nama tahfuz. Nah, dia kena tutup elok-elok apa semua. Kena belajar. Lepas tu dia nak niat ambil uduk, dia ada niat khas dia. Mengharuskan semayang. Kan? Dia kena ada niat khas, dia kena ambil uduk setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu ambil uduk tak sah. Oh, panjang lebar semua masing-masing mulut jadi tu maknanya baru faham lah. Habis tu macam mana dah? Allah Ustaz. Habis yang dulu-dulu macam mana nak buat Ustaz? Saya kata tak nak kena qada. Kalau tak qada jadi hutang. Qada dia kata. Banyak Ustaz. Dia nak macam mana? Sebab tu belajar agama bukannya bila kita dah berusia, patutnya daripada mereka awal. Bila kita dah belajar, baru kita tahu macam mana nak menghidupkan diri kita ni mengikut jalan agama. Sebab tu saya nak betulkan fahaman masyarakat. Banyak orang faham belajar agama ni sebab nak anak ni jadi ustazah. Tak betul. Jadi ustaz tu bonus, jadi ustazah tu bonus, alhamdulillah. Tapi tujuan kita belajar agama bukan pasal nak jadi ustaz. Tujuan kita belajar agama supaya kita hidup ikut agama. Tapi bila kita tak belajar agama, macam mana hidup kita? Adakah hidup kita akan ikut agama atau langgar agama? Akhirnya dia tak kerti hukum hakam. Dia ingat betul, rupanya salah. Dia ingat salah, rupanya betul. Habislah jadi masyarakat kita. Macam solat Jumaat. Kalau kita duduk sah depan ni, tengah-tengah semayang, kita terkentut, orang lain amin, dia gitu, berombakkan dekat, terkentut. Bila terkentut, semayang batal, wuduk pun batal. Habis macam mana nak buat? Duduk depan sekali, duduk depan sekali, nak keluar macam mana? Nampak ada tingkap, pergi kat tingkap, kunci pula, tak boleh keluar lah. Macam mana nak keluar? Ingat tak? Akhirnya dia buat faham sendiri dia. Tak apa, buat olok-olok semayang lah. Nanti kan habis dah semayang lain lah. Kalau dia buat olok-olok semayang, hukumnya haram.
dan setiap perbuatannya itu akan mendatang dosa. Dia rukuk dosa, dia iktidal dosa, dia sujud dosa, sebab dia buat perbuatan semayang sedangkan dia tidak dalam keadaan suci, dia tidak ada wuduk. Dia tak boleh. Habis macam mana nak buat? Patutnya dia kena duduk diam saja. Ataupun kalau dia nak keluar, dia kena pusing ke belakang. Dalam kitab-kitab fiqh kata, tangan kiri letak di bahagian hidung, seolah-olah nak memberi isyarat ada sesuatu kita nak hembuskan ke hidung. Kemudian tangan kanan hulurkan ke depan, seolah-olah nak memberi isyarat supaya kita nak minta laluan. Tapi semua orang kena mengaji, jangan dia seorang mengaji. Kalau dia seorang mengaji, yang belakang tak mengaji, bila hulur kita, time ni nak salam kata. Dia ingat orang tu nak salam, bukan nak salam, nak minta laluan. Tapi itulah nak cerita kan, bila tak tahu, kita pakat kuk hentam je lah. Jadi nak ceritanya pentingnya belajar agama. Bukan pasal nak jadi ustaz, tak jadi ustaz tak apa, tapi bila kita ada ilmu agama, kita tahu oh yang ni tak boleh buat, oh ini boleh buat. Dan paling-paling tidak kita boleh didik ahli keluarga kita kan. Bila didik ahli keluarga kita ikut corak agama, bila keluarga kita hidup bersyariatkan agama, Allah akan turunkan rahmahnya, keberkatannya, kasih sayangnya. Itu yang dipanggil sakinah. Sakin ni asalnya maksudnya tempat, tapi sakinah ni maknanya tempat yang dicurahkan dengan rahmat. Maksudnya rumahnya, itu yang dipanggil rumahku, syurgaku. Rumah jadi indah, keluarga jadi indah, aman damai. Ini rumah kita bukan rumahku syurgaku, rumahku nerakaku tu. Balik je nak mengamuk gitu gini, suami gaduh dengan bini, ayah gaduh dengan anak, macam-macam gelepang. Semayang tak terjaga, anak tak semayang, kan, subuh tak bangkit, kan, ya gitu ya. Dan efek dia, kesan dia, bila kita ni jahil agama, itu yang menyebabkan anak-anak jadi derhaka dan anak tak hormat pada kita, tuan-tuan. Kan? Contohlah dulu kita lara masa kecil-kecil, masa anak kecil kita pakai seluar pendek, bawa dia jalan-jalan. Budak-budak ni walaupun dia kecil, dia perhati dan dia ingat sampai ke tu. Aja tengok nanti budak-budak ni, anak-anak kita yang kecil ni kan, dia perhati tengok perangai ayah dia, perangai mak dia, dan dia akan simpan benda tu, memori dia akan ingat sampai tu. Dan bila kita dah tua, kita mula nak berubah, kita tak pakai dah seluar pendek kan, kita pakai kain pelikat, baju Melayu apa semua, kain kopiah nak pergi masjid. Tengok anak kita tengah duduk main motor, duduk tukar exhaust kan, tukar exhaust lah apa semua, macam-macam dia nak tukar ni. Nah, akhirnya kita pun tegur, dah tu tak habis-habis motor pergi masjid. Anak dia jawab ni, alah ayah tak payah sembang ayah, barulah ni jadi malaikat. Dulu kan main dajjal lagi. Dia bubuh ayah. Dulu ayah pun masjid pun tak nampak, lani ya baru nak pergi masjid, tak payah sembang lah. Dia bubuh ayah dia tu. Nah, kita nak cakap macam mana? Nak terdiam kita lah Allah. Itu kata, sebab tu didikan sebenarnya daripada awal. Sebab tu Nabi kata bila anak ni umur 7 tahun, nak diajarnya semayang, bukan disuruh, diajar. Maknanya di situ bermulanya pendidikan. Bawa dia pergi masjid, biar dia berjinak-jinak, walaupun dia memang main. Masa takbir je dengan kita, Allahu Akbar, dia tengok dia jeling ayah. Ayah dia ada lagi kan, bila ayah dia sujud dia cacang, dia pergi main dengan kawan dia, lompat sana lompat sini kan. Bila tahiyat akhir dia datang balik, dia ingat ayah dia khusyuk sangat lah sampai tak perasan. Dia tahiyat akhir duduk sebelah ayah. Padahal tadi hilang mana tak tahu, terjun kolah lah apa semua kan. Budak-budak tak usah pelik lah kan, bising-bising sikit tu. Sebab tu masjid sudah, jangan halau budak-budak balik, pergi balik, bising-bising balik, jangan. Takut nanti budak tu dah jadi tawar hatinya, benci dia kepada masjid dan surau. Dan benci tu bukan kesan masa tu je, sampai ke besar dia akan tak suka dah masjid surau. Nah, biasalah budak-budak main-main tu kita tegur dah lah, diam, orang semayang. Memanglah dia diam sekejap tu main pula lah, nama pun budak. Nah, yang pelik kalau Tok Imam dan Tok Bilal main lari-lari. Tu baru pelik. Nampak? Ni bapak budak kan. Tapi kalau budak kecil nak pelik macam mana. Tok Imam masa kecil pun lebih kurang tu juga kan. Macam itulah kita. Tapi kita nak mengimarahkan, hidupkan suasana masyarakat kita dengan suasana Islam, harmoni. Kembalikan suasana macam mana nenek moyang kita dulu hidup.
Nenek moyang kita dulu hidup dengan suasana agama. Sebab tu 446 tahun kita tanah Melayu ni kan dijajah oleh macam-macam penjajah, Britishnya, Belandanya, macam-macam dijajah, tapi kita tak biasa dengar orang Melayu murtad masuk Kristian, tak ada. Paling-paling teruk pun jadi pembelot. Nah, tapi lah ni kita tak kena serang dengan siapa-siapa pun. Tak ada siapa pun datang hantar kereta kebal ke apa jajah pun tak ada. Tapi berapa ramai dah anak Melayu jadi Kristian, jadi murtad. Itu satu. Ya, kami di Manjung Perak tu ada satu ajaran nama dia Amma. Jangan sampailah labuan ni, jaga-jaga. Ajaran Amma. Tahu Amma tu apa? Allah Muhammad, Muhammad Allah. Dia kata Allah tu Muhammad, Muhammad tu sebenarnya Allah. Dan mereka ni pegang ajaran, yang pegang tu anak-anak muda, budak-budak muda. Dia buat video, dia yakin tu, dia kata kami yakin sebenar-benarnya bahawa Allah tu sebenarnya Muhammad, dan Muhammad itulah sebenarnya Allah. Ya Allah, sampai dia cabar pula, kalau siapa yang tak setuju dengan kami, jom datang jumpa kami akan berhujah. Nampak budak-budak muda ni. Ini zaman kita. Sebab tu saya sebut dalam kuliah-kuliah ceramah saya kata ini zaman tuan-tuan, bukan zaman nak fikir anak kita kerja apa, tapi inilah zaman kita nak fikir anak kita agama apa. Jaga kerja, berlambak kerja tak ada masalah, tak boleh kerja dengan orang, kerja sendiri pun tak apa. Beli burger Ramli tu tonyoh lapik dengan roti, jual RM3. Kan payah mana. Cuma mungkinlah tak mewah, taklah banyak sangat duit, tapi setakat nak rezeki untuk buat makan minum ada, insya-Allah. Kan? Tapi kalau sesak-sesak sangat tak ada duit juga pun tak ada masalah. Pinjam ni, beli macam kat Manila ataupun kotak-kotak orang buang, kotak Milo ke mana, pinjam ke pen surau ni kan, masjid ni, tulis situ, saya lapar, tak ada duit nak makan, duduk tepi jalan angkat. Percayalah, mesti ada orang berhenti bagi kita makan. Betul? Kalau tak percaya, esok buat, saya nak lalu. Betul. Dunia ni jangan risau sangat. Sebab tu orang asli ke mana ke kan, duduk dalam hutan, dia boleh hidup. Padahal dalam hutan bukan ada shopping mall, bukan ada kedai runcit, tak ada. Nah, dia boleh hidup. Kenyang-nyana gini perut perempuan. Apa lintas semua dia sapu. Nampak? Dia boleh hidup. Jadi dunia sebenarnya taklah nak kata payah sangat, tidaklah. Tapi yang betul-betul payah ni sebenarnya akhirat. Maka jagalah akhirat tuan-tuan. Tak apa dalam kesibukan dunia, tapi jangan sampai meninggalkan akhirat. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu perkongsian. Tepat pukul 8, sebab tadi pengurusi majlis kata pukul 8. Kalau tempat kami pukul 8 ni baru nak mula. Kan? Kami habis pukul 9. Saya tengok jam. Kalau habis pukul 9 ni makin sengit ini hari. Jadi cukuplah sekadar perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak, ataupun ada perkataan saya yang orang kat sini tak boleh terima. Kadang kita tahu, saya sampai-sampai pun saya tanya kawan, dekat Labuan ni ada tak do and don'ts, ada benda yang boleh cakap, ada benda tak boleh cakap ke? Sebab kita datang tempat orang, kita tak tahu kan. Macam tadi ada kawan saya yang Labuan tu, dia cakap anu-anu, dia cakap-cakap tu anu-anu. Dia cakap anu kalau kat Selangor lain maknanya. Kan? Jadi bahasa kita, masyarakat Malaysia ni berbagai bahasa, macam-macam indah. Jadi kalau saya ada tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri dari segi adatnya. Adapun hakikatnya, kul min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah secara hakikatnya. Jadi cukup sekadar tu. Dan insya-Allah mungkin ini bukan kali yang terakhir, mungkin bila-bila kita akan bertemu lagi insya-Allah. Cuma kalau jumpa saya kat mana-mana, tegur-tegur lah, kadang-kadang kita tak ingat. Dan kalau datang Semenanjung lalu pula kat Perak, singgahlah tempat kami. Ingat sekolah kami Mahat Tafiz Kiam. Kiam, ingat Kiam mulai kan, Kiam. Dekat Berwas. Kalau lalu je nampak signboard ada tulis Berwas, kalau rasa nak singgah, singgahlah. Dialu-alukan. Sebab pondok kami memang tak ada pagar, jadi masuk je. Jadi dialu-alukan siapa nak datang ziarah, dia nak dengar-dengar majlis ilmu ke, insya-Allah. Dan dulu tok guru saya pun dia biasa datang Sabah sebulan sekali. Dan makin berusia dia tak larat, jadi dia tak datang dah. Dan kami ada dulu tok guru pernah buat, dia kata
kalau ada anak-anak belah ni lah, belah kita panggil belah apa ni ya, Borneo apa, Sabah, Sarawak, Labuan semua ni, kalau ada yang nak mengaji agama, nak mengaji di Semenanjung, kami sangat-sangat alukan, dan insya-Allah kita cuba bantu apa yang patutlah dari segi kewangan dan sebagainya. Sebab yang saya dapat maklum kat sebelah sini tempat-tempat pengajian agama masih lagi agak kurang. Mula ada dah tapi masih lagi kurang. Jadi insya-Allah kita ajar dia sampai dia dapat boleh faham ilmu, bawa balik ke Labuan, bawa balik ke Sabah Sarawak, buka pondok kat sini, kembangkan lagi pengajian agama kat sini. Kita angkat mutu dan kualiti ilmu agama kita. Tak salah nak jadi engineer doktor, tapi biar jadi engineer doktor yang faham agama. Barulah apa saja dia buat dalam kerja projek dia apa semua, dia meletakkan al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling atas, tidak ada yang lebih atas daripada Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Ada barang di bawah sana, tempat nak keluar sekejap gini, kita ada jualan barang sikit, jualan amal untuk bantu dana pondok kami. Sebab pondok kami ni pondok swasta lah, maksudnya tak ada bantuan kerajaan, semua sendiri saja. Jadi kaedah cara macam mana kami nak kendalikan kewangan ni untuk bayar gaji guru, bil elektrik dan sebagainya, kami jual barang-barang perniagaan. Kami jual, adalah beberapa nanti boleh tengok kat bawah tu. Jadi niat-niatlah membeli sambil menderma. Jadi kalau baki yang sikit-sikit tu halal sudah dah. Kan dia tengok kawan dia baki RM5 kan. Wah, anak murid saya pun pulang balik RM5. Dia kata, "Oh, RM5 tak apa, halal-halal, masuk tabung." Dia pun tengok kawan dia buat macam tu, dia pun buat jugalah. Baki saya pun nanti masuk tabung. Tiba anak murid saya kata, "Tapi baki pak cik 50." 50 buat balik. Tak apalah kan. Jadi insya-Allah, jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.